Sepatutnya keluar ke sepatutnya keluar ke surat senang. Betul tak? Sepatutnya dia orang kena keluarkan surat bagi kat masjid-masjid. Ini tak ada surat. Ha? Ha? Oh. Ini yang terbaru lah. Baik, insyaAllah saya tak ada masalah lah ziarah tu. Takutkan orang termalu lah, lari cepat lagi saya datang. Takutkan saya datang dia cabut lagi tutup pintu. Sogan kan. Baik, insyaAllah. Baik, kita mulakan majlis kita dengan umur kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram washabbi zam sya'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa syafi'uhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa alal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, akan beberapa orang beriman dan ilmu akan beberapa derajat. Yang mati silakan Al-Fadil, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal. Kemudian fungsi tak ada, tak ada. Tak ada fungsi. Jawatan kuasa, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat pada Allah kita dapat bersama pada malam ini insya-Allah untuk kita sambung kuliah bab munakahat bab nikah kahwin. Ini malam ni tajuk yang menarik poligami oh, tuan puan. Yalah, memang bab dia bab poligami tu kan macam mana? Bacalah kan macam tu. Baik, hukum poligami dan hikmah pensyariatannya. Hukum poligami, hukum asalnya harus. Hukum asalnya harus, bukan wajib. Jangan kata hukum asal wajib ustaz. Itu yang buku aja bolalah tu. Hukum asal poligami harus. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Dan jika kamu takut tidak aku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka kahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan lain, sama ada 2, 3 atau 4. 2, 3 atau 4. Macam tu. Ini dari Quran lah menyatakan dibolehkan. Dibolehkan seorang itu berkahwin lebih daripada seorang. Tapi nak jumpa orang kahwin 2, itu yang pelama cakap tu. Kadang-kadang, jarang-jarang muda kan. Yang banyak kahwin 1. Yang banyak kahwin 1. Kahwin 2 ada ramai jugalah. 3
kuranglah. 4. Kadang-kadang. Kadang-kadang baru kita dengar gitu. Kadang-kadang baru kita dengar. Dia pejabat agama pun ramai juga yang poligami. Tapi yalah, kalau yang poligami, yang kahwin biasa ni, contohnya kalau 100 yang kahwin biasa, nisbahlah contohlah 100 yang kahwin biasa, yang poligami ni dalam 1 atau 2 poligami. Yang lain banyak kahwin biasalah, macam tu. Tak ada poligami. Tak ada masalah pun. Kalau ayat berpoligami, poligami lah. Macam tu. Tapi sebaik-baiknya kalau declare lah, beritahulah rumah. Ni kadang tak beritahu. Bila tak beritahu, tiba-tiba berlaku kes kecemasan. Ataupun sakit nak meninggal dan sebagainya. Tu yang kadang-kadang tiba-tiba terpacul yang kedua. Ada pula yang kedua. Ada pula anak kan, 2-3 orang anak Kau ni siapa? Dan bini ya? Gitu kan. Yo, kau bini. Tak ada pun cakap dah. Suami ni tak cakap apa-apa. Itulah. Jadi sebaik-baiknya beritahulah, gitu kan. Baik. Namun begitu, hukum poligami ini berubah menjadi sunat, makruh dan haram berdasarkan situasi dan keadaan individu yang menginginkan poligami. Macam tu. Dia boleh berubah, asalnya harus, boleh ubah jadi sunat, boleh ubah jadi makruh, boleh ubah jadi haram pula, gitu. Macam tu. Kemudian sunat, hukum sunat apabila seorang lelaki memerlukan isteri yang lain. Seorang lelaki memerlukan isteri yang lain, contoh seseorang yang tidak memadai dengan seorang isteri, dia tak cukup seorang lah, tambahlah cawangan kan, dengan seorang isteri, ataupun apabila isteri pertama sakit atau mandul sedangkan suami inginkan anak. Macam tu. Dia tengok keadaan lah. Antaranya suami isteri sakit kan, jadi tak dapat menunaikan hajat suami dia, ataupun mandul, kahwin lama 10 tahun, 20 tahun kahwin tak ada anak kan. Suami nakkan anak tu tak? Suami nakkan anak ataupun zuriat. Dah berubek macam-macam ubek kan. Tak juga dapat anak, tak dapat juga zuriat, gitu. Dah tanya dah, ada soalan. Bola bing ajar dah ada soalan tak? Gitu. Jadi yang poligami siapa? Suami ke ni? Betul tak? Suami sakit macam mana nak tunaikan? Seorang pun tak dapat dia nak tunaikan macam mana? Jadi isteri yang ada tu boleh tak jaga suami yang sakit tu? Kalau boleh, okey lah. Habis tu yang siapa yang nak tambah seorang lagi ni? Isteri ke suami? Suami nak tambah tapi sakit. Macam mana lah tu? Mam. Suami sakit tapi nak nambah. Itu beban motor tu. Kalau yang penting kita nak suami sihat. Lah ditambah ni suami pun tak sihat. Mana? Isteri yang ada tu jagalah kan. Isteri lah yang jaga. Macam tu. Baik. Ataupun apabila isteri pertama itu sakit atau mandul sedangkan suami inginkan kepada anak. Zuriat tak ada kan. Tunggu zuriat tak ada. Jadi berubat macam-macam tapi tak juga ada anak. Jadi berundinglah setelah kata kan. Berundinglah dengan isteri macam mana. Ada isteri kata tak apa bang, saya carikan seorang lagi lah. Dan abang dapat lah. Tapi kadang-kadang bila dapat isteri kedua pula, tiba-tiba isteri pertama pula dah mengandung. Asal isteri pertama tak mengandung. Kemudian bila isteri pertama dah bagi lesen pada suami, nikah seorang lagi, dah dapat nikah, tiba-tiba isteri pertama tu dah mengandung pula dah. Isteri kedua pun mengandung. Joki lah tak? Joki lah kan. Mana isteri pun dapat, anak pun dapat, tuan-tuan. Macam tu. Baik, suami juga merasakan dia mampu untuk berlaku adil
terhadap kedua-duanya. Ni untuk yang hukum sunat tadi lah. Mana suami merasakan. Itu kan bahasa merasakan tu. Suami merasakan dia mampu untuk berlaku adil terhadap kedua-duanya. Dalam keadaan ini hukum poligami adalah sunat kerana terdapat maslahah yang dibenarkan oleh syarak. Para sahabat juga berkahwin lebih daripada seorang isteri. Para sahabat pun ada kahwin lebih, kan? Nabi sendiri pun, isteri Nabi pun ramai, kan? Macam tu. Dan kebanyakan si Nabi ni terdiri daripada dia dah jawab. Janda-janda. Macam tu. Janda-janda. Seorang aja, kan? Yang dah ada Siti Aisyah. Tapi yang lain tu janda-janda lah. Macam tu. Tapi bila cakap janda kan, rumah pun dia dah marah, kan? Dah. Carilah nak dagu. Cua nak dagu tak nak ya. Baik. Kemudian makruh. Jika poligami itu dilakukan tanpa sebarang keperluan. Kalau poligami itu dilakukan tanpa sebarang keperluan, semata-mata untuk menambahkan keseronokan dan hiburan, maka hukumnya adalah makruh. Nampak? Makruh. Kalau tambah seorang lagi satu cawangan, tapi semata-mata nak sonok-sonok lah. Sonok-sonok, kan? Untuk hiburan saja. Jadi hukumnya makruh. Adakah perkahwinan itu tak sah? Sah, kahwin tetap sah lah. Tapi tetap dalam hukum makruh. Apatah lagi jika suami itu sangsi dengan keupayaannya berlaku adil di kalangan isteri dia. Mana suami pun ragu-ragu, boleh tak aku berlaku adil tadi. Jadi kan? Ia juga menjadi makruh kerana dilakukan tanpa sebarang keperluan yang boleh membawa kepada berlakunya kemudaratan akibat tidak berlaku adil. Akibat tak berlaku adil. Dia tak berlaku adil ni kadang-kadang dia bukan disebabkan oleh suami saja. Kadang tak berlaku adil pun kadang-kadang sebab isteri pun juga. Isteri mengawal suami, kan? Isteri kedua, ni biasa isteri kedua lah. Isteri kedua mengkontrol suami. Suami nak berlaku adil, tapi isteri kedua ni macam-macam helah lah. Dia tak bagi suami tu balik. Ini pun masalah juga. Dia tak bagi suami balik. Dia nak lebih untuk bahagian dia. Kalau isteri pertama tu, kalau boleh sehari je malam Kalau dia 4 hari. Nampak? Dia nak 4 hari. Kemudian dia bagi alasan lah, poning, sakit kepala lah, macam-macam alasannya. Tujuannya tak bagi suami itu balik ke rumah isteri yang pertama. Ni pun satu masalahnya. Si suami nak berlaku adil. Dia satu lagi, suami memang tak berlaku adil lah. Yang first tu memang suami tak berlaku adil, pertama. Yang kedua, isteri itu menyebabkan suami tak berlaku adil. Dia mempengaruhi minda suami itu dengan macam-macam dia punya helah dia, lakonan dia dan sebagainya. Jadi suami pun jadi yang kata kesian dengan isteri yang kedua ni. Tapi sebenarnya ada tak sakit pun. Si kedua tu okey je. Macam-macam alasannya. Jadi akhir suami pun lebihlah pada isteri yang kedua. Si pertama pun kurang je tu. Ni pun boleh jebaklah punca tidak berlaku adil. Ataupun isteri pertama sendiri kontrol pun juga. Isteri pertama kontrol pun ada. Macam-macam kan. Sebabnya kena ada perbincangan yang sebaik mungkin lah. Dan kalau boleh isteri pertama kedua ni dia ngam macam adik-beradik, kan, macam tu. Macam adik-beradik. Tak? Tolak kalau adik-beradik. Tak apa hari ni kau ambil, malam besok kakak lah lebih, kan? Dah adik kakak kan. Yang tua panggil yang muda adik. Yang muda panggil yang tua kakak. Tak ada sebut dah sial punya perempuan dia. Kau lah perampas suami aku. Dia kata perampas. Itulah biasa istilah yang keluar, perampas. Betul ke perampas?
minta imam jawab lah. Betul ke suami yang isi yang kedua tu dikira perampas? Itu istilah yang biasa digunakan lah, macam tu. Dengar. Jodoh. Bukan perampas. Mana berkongsi kasih sayang kan? Berkongsi, tapi itulah yang ditanamkan orang zaman sekarang ni. Kalau kes mana nak kahwin seorang lagi tu, mana isi yang kedua tu dikira macam perampas. Itu. Jadi orang pun takut nak poligami. Baik. Ini berdasarkan hadis An Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala Nabi SAW, da' ma yadibuka illa ma la yadibuka. Daripada Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, telah meredha Allah Ta'ala akan keduanya, kata Nabi, tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada benda yang tidak meragukan kau. Tinggalkanlah. Sebaiknya yang paling baik tuan-tuan, suami ni yang paling baik sebelum dia nak berkahwin seorang lagi, sepatutnya kena ismail istikharah dululah. Sembahyang istikharah dulu. Ini tidak kadang mimbalun je tu je. Mimbalun nikah terus. Istikharah je tak ada. Sepatutnya mintalah petunjuk dulu daripada Allah Ta'ala sama ada boleh ke tak boleh. Dan satu lagi, kena ada keredaan mak ayah. Keredaan mak ayah, persetujuan mak ayah tu yang paling baik sekali. Kadang-kadang ada yang semata-mata nak kahwin, maka pergi nikah di Thailand, di Siam dan sebagainya. Bila balik ke sini, masih lagi tak dapat keredaan mak ayah. Macam tu. Dia akhirnya rumah tangga pun masalah macam tu. Lepas tu ada yang balik Malaysia ni pun tak daftar pun dia. Dia kahwin seorang sana, balik ke Malaysia sepatutnya kena daftar lah. Dia tak nak daftar. Bila tak daftar, bila anak dah lahir, nak mendaftarkan anak pun dah susah kan. Nak sekolahkan anak pun dah susah. Macam tu. So kalau berlaku contoh kematian suami ada meninggalkan harta, jadi susah. Isteri yang pertama yang kedua nak tuntut. Isteri pertama boleh tuntut lah, sebab ada namanya dalam sistem. Yang isteri kedua ni nama dalam sistem tak ada sebab tak daftar. Sebaiknya naklah daftar. Tapi yang paling baik kahwin di Malaysia lah, tu paling baik lah je tu. Sebab kalau kahwin di Malaysia terus daftar masuk sistem. Ya tu. Dan kahwin Malaysia ni biasanya misi peraturan mahkamah. Kena pergi mahkamah tu kebenaran berkahwin. Mahkamah setuju, hakim kata boleh poligami, dia akan keluarkan perintah boleh berpoligami. Macam tu. Dia akan keluarkan perintah boleh berpoligami. Baik, kemudian haram. Apabila seorang lelaki berasa ragu atau yakin tidak mampu berlaku adil sekiranya berkahwin lebih daripada seorang perempuan, sama ada kerana kefakirannya, kelemahannya, atau tak yakin dengan mengelakkan diri daripada cenderung kepada mana-mana isteri, atau bersikap inaya, maka poligami adalah haram. Nampak? Bahawa itu haram. Laki itu ragu atau tak yakin, berasa ragu ataupun yakin tak boleh laku adil. Kemudian dia pun fakir. Kais pagi makan pergi. Anak pun berderet 7 orang kan, 8 orang anak lah, berderet je tu. Suami pula kerja tak tetap. Lepas tu orang kata kadang bil apa tertunggak, bil api tertunggak, bil macam-macam bil tertunggak. Isteri pula tak bekerja. Kan. Dah lah isteri tak bekerja, anak pun ramai. Lepas tu sewa rumah, kereta, motor kadang banyak, tersangkut, tertunggak dan sebagainya. Dia menunjukkan kepada kefakiran suami itu. Tapi ada juga kadang-kadang berhujah tu. Dia bujah, dia kata, yalah kalau ni fakir Ustaz, nanti kalau tambah seorang lagi nanti rezeki bertambah, dia kata. Ada juga macam tu.
Mana kalau kahwin seorang lagi, mana isteri dia bertambah. Suami dia bertambah rezeki dia lah. Tak tahulah kan, macam-macam punya alasan kan. Tapi tengok pada keadaan sekarang macam mana. Kalau keadaan sekarang pun kamu tak boleh, macam mana? Kecuali lah kalau kamu kahwin dengan orang perempuan yang kaya. Mana isteri kedua tu contohnya usahawan, duit banyak kan. Duit banyak tapi dia isteri jugalah. Tetapi duit isteri juga, ada tak? Macam tu. Kalau ikutkan tak boleh juga. Walaupun dia seorang usahawan, isteri kedua tu seorang usahawan, duit banyak. Sebulan mungkin 20,000 gaji dia, pendapatan dia kan. Macam tu. Yalah tu duit dia kan. Duit dia. Suami pun tak patut minta daripada isteri, kecuali kalau isteri tu nak bagi, tak nak. Isteri kedua tu dia pemurah. Macam tu. Yalah. Tapi itu bukan tanggungjawab dia. Jadi ada yang berkahwin lebih pada seorang, nak kahwin dengan alasan supaya rezeki dia murah. Kalau kahwin seorang ni isteri rezeki tak murah, mahal dan sebagainya. Tapi sebenarnya tu pun tak boleh jadi alasan lah untuk kahwin seorang lagi. Dan mahkamah biasanya dia pun akan cek jugalah. Dia akan tanya satu. Mahkamah pun kena menilai juga dari segi pendapatan. Kalau isteri yang kedua ni, okey, dia nak tinggal di mana? Saya kerja jawab agama, dia memang biasalah saya tengok perintah-perintah mahkamah ni. Untuk orang berpoligami ni lah, biasa saya akan tengok perintah mahkamah. Mana-mana yang dah lulus untuk berpoligami, kita akan tengok keputusan mahkamah dia macam mana. Biasa keputusan mahkamah dia dah sebut dah siap. Isteri pertama dia akan tinggal di rumah mana, isteri kedua akan tinggal di rumah mana. Mahkamah dia dah sebut dah. Isteri pertama contohnya tinggal di Kampung Linsum, isteri kedua tinggal di Kuala Sawah. Isteri pertama tinggal di Kuala Sawah. Rumah mana? Hakim bertanya tu. Rumah mana, nombor berapa, rumah sewa ke, rumah sendiri ke? Kalau rumah sendiri ada 2 rumah, senanglah. Pada isteri pertama tinggal di Linsum, isteri kedua di Kuala Sawah. Senang, hakim dah sebut dalam perintah mahkamah. Baik, kemudian okey, untuk sehari hidup kan, nafkah untuk 1 bulan. Isteri pertama berapa nafkah? Contoh isteri pertama nafkahnya 1,000 1 bulan. Kenapa 1,000? Mungkin dia ada anak. Dia mungkin ada anak, ada 5-6 orang anak. Jadi perlukan nafkah lebih untuk isteri pertama. Isteri kedua berapa nafkah dia? 500. Kenapa 500? Dia tak sebut isteri pertama, bakat isteri pertama nafkahnya mungkin dalam 500. Sebab apa? Belum kahwin lagi, baru nak kahwin. Dan anak pun tak ada. Belum ada anak kan. Jadi tapi hakim dah sebut dalam perintah mahkamah tu mana pakai isteri kedua kena nafkahnya mungkin 500 ataupun 300 dan sebagainya kan. Jadi kemudian isteri pertama disebut lagi perintah mahkamah. Contoh perintah mahkamah dari pengalaman saya. Kemudian kereta BMW tu kan. Contohlah flat apa akan dimiliki oleh isteri pertama. Okey. Kemudian motor apa? Honda apa? Akan dapat untuk isteri yang pertama. Okey. Kemudian kereta Datsun apa? 120Y. 120Y untuk isteri yang kedua. Untuk bakal isteri yang kedua lah. Ada juga kereta, tapi 120Y lah. Macam tu. Motor ada kita? Tak ada, motor 1 je. Jadi untuk isteri pertama, isteri kedua tak ada motor. Adalah. Lepas tu adalah contohnya ada apa lagi? Peralatan-peralatan lah, wifi ke apa benda ke. Biasa kalau nak dimasukkan dalam perintah mahkamah, dia akan masuk dalam perintah mahkamah. Kalau tak ada dalam perintah mahkamah. Itu antara contoh lah.
Contoh perintah mahkamah. Itu untuk kalau 2 isteri. Kalau 3 isteri, dia akan ada 3 pula. Isteri pertama tinggal rumah mana, isteri kedua rumah mana, isteri ketiga rumah mana pula. Tadi yang pertama linsum, kedua kalau sawah, ketiga Seliau pula tuan. Yang ketiga seliau pula. Dia akan sebut dalam perintah mahkamah. Rumah mana? Sewa ke apa? Macam tu. Sebab hakim dia dalam pembicaraan di mahkamah, hakim dia akan panggil dua-dua tu. Kan dua-dua. Kalau tahu isi yang ketiga, mana dia akan panggil isi ketiga pula. Kalau contoh lelaki tu dia ada dua isteri, nak tambah seorang lagi, mana tiga-tiga nanti akan dipanggil ke mahkamah. Macam tu. Tiga-tiga ke mahkamah. Hakim akan selesaikan dulu dengan isi yang pertama, kedua. Dah selesai dengan isi pertama, baru dipanggil untuk isi ketiga pula. Setelah hakim berpuas hati berkenaan dengan keterangan-keterangan, hujah-hujah daripada pihak pendakwa, pelantih dan sebagainya, isteri pertama, isteri kedua dan bakal isteri ketiga, masing-masing hakim dah berpuas hati, hakim berpandangan bahawa lelaki ini layak untuk berpoligami. Imam Masjid Linsum ini layak berpoligami. Contohlah. Contoh, kan? Contoh je tu. Layak poligami, maka layaklah. Layaklah berpoligami. Nanti keputusan tu hantar pejabat agama. Pejabat agama pun proses lah untuk kebenaran, memulakan kebenaran berkahwin. Gitu. Boleh. Lepas tu buatlah kenduri, panggillah Ustaz Ahmad sekali. Baik, seterusnya. Iya, betul. Hakim ni memang dia adil. Dia akan panggil tiga-tiga sekali. Contoh kalau nak 3 lah. Kalau 2, dia akan panggil 2 sekali. Dia takkan, orang kata, dia tak ada menafikan mana hak masing-masing. Masing-masing pun dipanggil untuk hakim mendengar keterangan. Terutama sekali isi pertama lah. Terutama sekali isi pertama. Hakim tak nak nanti isi pertama nanti dipinggirkan ataupun disia-siakan hidup dia. Dah dibagi peluang untuk kahwin seorang lagi, tiba-tiba si pertama ni macam tak dibela. Tu sebab hakim panggil itu, dia selesaikan dulu harta tu. Dia macam pusaka lah. Tapi suami tak mati lagi. Cuma dia lebih macam konsep pembahagian pusaka kepada, terutama sekali untuk pembelaan untuk isi yang pertama. Kalau ada tanah pun dia tegak. Tanah ni milik siapa? Isteri pertama. Dia kan hakim dah sebut dah untuk isteri yang pertama. Dia dah sebut dalam perintah mahkamah tu. Ada rumah ini, kalau ada rumah sewa pun masuk juga. Suami kaya kan? Okey, suami ada 10 rumah sewa. Rumah sewa ni untuk isteri pertama ke isteri kedua? Dia dah sebut dah. Mungkin 5 rumah sewa ataupun 7 rumah sewa untuk isteri pertama. 3 pintu lagi untuk isteri kedua. Tu kalau ada rumah sewa. Lepas tu kalau ada lagi ladang kuda ke apa benda ke, tahu tak? Ladang kuda, ladang rusa apa benda dan sebagainya, lumba kuda ke kan, dia akan masuk tu dalam perintah mahkamah tu, supaya jangan berbangkit kemudian, supaya jangan si pertama tu diabaikan. So jadi orang perempuan jangan risau lah kalau seandainya suami dia nak poligami. Tapi kalau suami tu kalau nikah di Thailand, tak ada pembelaan tu lah. Suami tu senyap dia pergi nikah di Thailand, itu memang tak adalah pembelaan. Tak tahu bahagian isteri dia macam mana. Dia tak tahu. Kalau hakim, kalau di Malaysia ni biasanya kalau untuk poligami mahkamah tinggi. Mahkamah dia dah siap dah bagikan je tu. Tenanglah kan. Itu. Tak adalah orang kata dakwa-dakwa lagi kemudian. Tak adalah kata-kata tak puas hati ke dan sebagainya. Gitu. Baik. Baik, haram tadi kan. Jadi apabila seorang lelaki berasa lagu atau yakin tidak lampu berlaku adil,
sekiranya berkahwin lebih daripada seorang perempuan, sama ada kerana kefakirannya, kelemahannya, atau tak yakin dapat mengelakkan dirinya daripada cenderung kepada mana-mana isteri atau bersikap inaya, maka hukum poligami adalah haram. Hal ini demikian kerana dia akan menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW bersabda, dia kata, la darara wa la dirar, tiada kemudaratan dan tidak boleh melakukan perkara yang memudaratkan. Tiada kemudaratan dan tidak boleh melakukan kemudaratan pada orang lain. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'udu. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu bimbang tak akan berlaku adil. Ni nak tengok pada adil tadi, mana adil. Ada orang faham adil ni 50-50. Ada orang faham lah adil 50-50. Adil ni bukan 50-50. Makna adil itu wad'u syai'in fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Macam tadi kan, mana nafkah untuk isteri sebulan, yang isteri pertama 1,000, isteri kedua 500. Kenapa isteri pertama tu 5,000, 1,000? Kenapa tak 50% gitu? Itu dikatakan, itu dikatakan adil tu. Isteri pertama dapat lebih sebab dia ada tanggungan anak lagi. Dia ada tanggungan anak, dan dia pun dah lama berkhidmat dengan suami dia. Kahwin dah lama. Yang kedua ni belum ada anak lagi. Belum ada anak. Macam tu. Baru nak kahwin kan, belum ada anak. Macam tu. Dan baru nak berkhidmat dengan suami dia. Sedangkan bersama dah banyak jasa dia dengan suami dia, bagi makan minum, sediakan makan minum, keperluan isteri suami dia kan, basuh baju, tak nak nasi. Kalau suami sakit perut ke pening kepala, siapa yang uruskan? Isteri juga yang uruskan. Sebanyaklah jasa-jasa isteri itu. Itu sebabnya isteri itu mendapat bahagian lebih berbandingan isteri pertama, lebih berbanding dengan isteri yang kedua yang belum pun kahwin, baru nak kahwin je. Itu dikatakan sebagai adil tu. Bukan makna adil tu 50, oh dia 50, dia 50. Dia 50, 50. Bukan macam tu. Tu kena faham lah. Baik. Kemudian, jika kamu memang tak akan melakukan adil di antara isteri-isteri kamu, maka kahwinlah dengan seorang saja, atau pakaikanlah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak lakukan kezaliman. Kemudian wajib diketahui sekiranya seorang berpoligami, dalam dua keadaan terakhir. Ini yang disebut sebelum ini, akad nikah itu tetap sah. Dia ada 3 hukum tadi kan. Pertama sunat, kedua makruh, ketiga haram. Hukum asalnya adalah harus. Okey, untuk makruh haram ni, adakah perkahwinan itu tidak sah? Perkahwinan tetap sah. Perlu diketahui, dia kata sekiranya seorang berpoligami dalam 2 keadaan terakhir tadi. Makruh tadi, hukum makruh dan hukum haram tadi kan. Dalam 2 keadaan terakhir disebut sebelum ini, akad perkahwinan tetap sah. Ia menghalalkan pergaulan, mewajibkan pemberian mas kahwin, nafkah dan seumpamanya. Walaupun poligami dalam keadaan yang ketiga adalah haram, ia tetap berdosa. Dia hanya berdosa tetapi tidak membatalkan akad. Nampak? Akad tak batal lah. Cuma kemungkinan akan ada masalah rumah tangga lah. Macam tu. Ialah suami dah tak mampu kan, kerja pun tak tetap. Kalau suami itu kerja pendapatan tinggi, walaupun mungkin suami tak kerja kerajaan, tapi dia bisnes kan, bisnes pendapatan sebulan kadang 20,000, 30,000 sebulan, ada macam tu kan. Jadi dia mampulah kan, macam tu. Untuk dia kahwin seorang lagi. Baik.
Kemudian keadilan yang diwajibkan kepada lelaki yang berpoligami ialah keadilan dan persamaan nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, pergaulan yang baik, dan menunaikan kewajipan yang lain terhadap isteri. Termasuk keadilan tadi. Keadilan dan persamaan nafkah. Ini satulah. Semua persamaan nafkah ini itu berlaku pada mahkamah. Persamaan nafkah berlaku pada mahkamah. Sebab mahkamah dia pun akan fikir juga, ni si pertama ni dah lama hidup dan dia anak pun berderet ramai. Jadi kenalah dapat bahagian lebih untuk si pertama. Tak boleh si pertama, si kedua dia tak boleh 50-50 dah. Sedangkan si kedua pula baru nak kahwin, belum kahwin lagi, baru nak kahwin. Itu. Baik. Sementara keadilan daripada sudut kasih sayang yang tidak menzahirkan kezaliman terhadap seorang pada isteri, tidaklah termasuk keadilan yang mesti diperolehi oleh para isteri. Kalau dalam bab kasih sayang tu lain. Dia kadang-kadang ada suami ni kadang dia lebih pada isteri kedua ke kan. Itu lain, itu dalam bab kasih sayang lain. Itu dimaafkanlah. Tapi kalau dalam bab nafkah ke, itu tak boleh. Giliran bermalam tu juga. Kecuali kalau isteri tu redha. Tak apalah abang balik dah sana 4 hari. Ke saya 3 hari pun tak apa. Makna isteri tu pertama contoh dia redha. Dia redha pada dia tak masalah. Kalau tak redha, kadang ada juga hakim contohnya dia bagikan seminggu untuk isteri pertama, seminggu lagi untuk isteri kedua. Ada juga hakim macam tu. Dia tak semestinya malam ni isteri pertama, malam kedua, besok isteri kedua, malam ketiga isteri pertama balik, malam keempat isteri kedua. Dia tak semestinya macam tu. Kenapa perintah mahkamah saya pernah tengok, ada hakim memerintahkan seminggu untuk isteri pertama, kemudian minggu satu lagi untuk isteri kedua. Ada je tu. Minggu akan datang pula isteri pertama balik. Maknanya dia akan jumpa suami seminggu sekali lah. Jumpa suami seminggu sekali lah kan. Sebab dia dah bagi, hakim dah bagikan untuk seminggu. Tapi kalau rasa tak sanggup nak kena tinggal seminggu, mintalah. Contohnya 2 hari untuk isteri pertama, 2 hari untuk isteri kedua, kan? Habis hari yang ketiga, yang 2 hari lagi tu tiba-tiba rosak. Mana boleh? Kan? 2 hari pertama okey isteri pertama, 2 hari kedua isteri kedua, 2 hari ketiga ni tiba-tiba hilang. Lepas tu ada balik. Ni apa ni? Itikaf kat masjid. Itikaf kat masjid kot 2 hari lagi. Tengok rumah saja tak ada juga. Rupa ada seorang lagi. Tambah lagi tuan-tuan. Tu yang jadi madu 3 tu kata Tuan tadi. Betul tak? Baik. Kemudian hal ini adalah kerana manusia tak mampu menguasai hatinya dalam memberikan kasih sayang. Dalam bab kecenderungan isteri suami tadi, pada mana kecintaan dia kepada isteri tadi kadang-kadang lebih. Contohlah untuk isteri kedua, kecintaan dia lebih. Isteri kedua ni mungkin, isteri pertama mungkin kurang. Sebab isteri pertama ni mungkin kuat beleter dah baby. Isteri kedua ni dia tak ada beleter, rajin, pandai masak, semua pandai lah. Gitu. Nampak? Contoh ni contoh ni. Ni contoh. Ataupun mungkin isteri pertama pandai masak. Isteri pertama pandai masak, semua pandai lah gitu. Isteri kedua lawa tapi tak kerti masak. Ada juga. Isteri kedua cantik lawa, pandai berhias, tapi masak tolu tak jadi nak masak. Tak. Nasib lah. Nasib kan. Macam tu. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum
fala tamilu kullamaili fatazruha kal muallaqah. Maksudnya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh nak melakukannya. Makna nak mendapatkan keadilan betul-betul tu susahlah suami tadi. Sebab apa? Kadang suami pun kadang dia tak boleh menguasai kecintaan dengan isteri dia. Kadang mungkin dia lebih yang ni, yang kedua ni kurang kecintaan lah. Tapi dari segi nafkah, makan minum semua cukup sama. Macam tu. Tapi mungkin dari segi kecintaan tu ialah gitu. Oleh itu, janganlah kamu cenderung dengan melampau-lampau mana berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi, sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung di awan-awan, di awang-awangan. Walaupun suami itu mungkin kecintaan daripada isteri yang pertama, kedua. Pertama kan lebih. Si kedua mungkin kurang lah macam tu. Tapi janganlah biarkan yang satu lagi ni terkuntang-kanting. Janganlah tak balik-balik kan, kasih bini yang tua je, bini pun yang ni tak bertengok-tengok kan. Tu yang kadang-kadang kata isteri yang satu lagi pergi mahkamah minta pasar. Sebab apa? Duit nafkah tak bagi, tak balik-balik, mana keadilan kurang, tidur kat situ, rumah sini tak tidur. Ni pun satu hal lah. Itu yang berlakunya kadang mana salah seorang isteri pergi mahkamah mohon pasal. Walau bagaimanapun, janganlah kecenderungan hati pada mana-mana isteri membawa kezaliman dan kemudaratan. Sementara ada rezeki nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, dan pergaulan yang baik merupakan perkara yang boleh dilakukan oleh kebanyakan orang. Mana ada dari segi nafkah. Yalah, hari ni contohnya isteri pertama okey makan apa? Ikan termenung. Isteri pertama, isteri kedua ikan termenung jugalah. Jangan isteri pertama ikan termenung, isteri kedua ikan apa? Jenahak. Ikan mahal kan. Oh, isteri kedua ikan mahal, isteri pertama ikan murah je. Jangan je tu. Tu tak adil lah. Mana kalau pergi pasar tu kan dah siap dah bungkus. Ni macam mana ni bang? Ni nak bungkus macam ni. Ni si pertama, ni si kedua, ni tiga kan. Dia siap dah bungkus-bungkus tu. Sama je kan. Ikan kelam merah, tiga bungkus tu ikan merah. Macam tu. Tu kan. Kalau ikan masin, okey, tiga ikan masin. Nasib lah makan masin. Kalau sardin, okey, tiga rumah ikan sardin. Kau makan apa malam ni? Hari ni? Dia tanya masa pertama. Ikan sardin tu. Kakak pun ikan sardin jugalah. Kata. Kau adik ikan sardin juga. Kata. Dah sama kita bermadu, tiga sardin lah. Kata. Dah sama bermadu kan, tiga sardin tu kan. Gitu. Jangan tiba-tiba yang ketiga tu kau makan apa? Dia daging besar bukan ni. Oi. Kita orang sardin kau daging besar mana boleh? Baik Ini berdasarkan hadis an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da adlihi fi qismati wal muamalati baina nisa'ihi yaqulu Allahumma hadza qismi bima amlik fala talumni bima tamlik wala amlik. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bersabda Nabi selepas baginda melaksanakan keadilan dalam pembahagian nafkah dan pergaulan antara isteri-isterinya. Apa kata Nabi? Allahumma hadza qismi, ya Allah Tuhanku, inilah dia pembahagianku. Bima amlik, daripada apa yang aku miliki. Wala talumni bima tamlik, dan jangan engkau mencela aku daripada sesuatu yang engkau miliki yang aku tidak miliki. Fala talumni bima tamlik wala amlik, jangan kau mencelaku ya Allah daripada sesuatu yang engkau miliki sedangkan aku tak dapat memiliki keadilan itu. Maksud perkara yang kau miliki itu ialah bab kasih sayang dan kecenderungan hati
Kerana Nabi sendiri mengasihi Aisyah lebih daripada isteri yang lain. Nampak? Nabi lebih pada Aisyah berbanding isteri yang lain. Jadi tuan-tuan, kalau perempuan janganlah kecil hati. Kalau seandainya suami kita tu lebih yang pertama, kita dah bermadu ni macam mana? Si suami ni lebih pada isteri pertama, dari segi kasih sayang lah. Tapi dari segi nafkah semua sama, cukup kan? Tak ada yang tak cukup punya macam tu. Malah lebih pula tuan-tuan dia tu, ada separuh tu. Siap bagi sedekah kat jiran lagi, walaupun hidup bermadu tuan-tuan. Walaupun hidup bermadu, tapi suami dia bagi rezeki lebih murah rezeki suami dia. Dan dia selalu doakan suami dia supaya murah rezeki. Walaupun suami dia isteri dua, tapi dia rajin. Satu lagi, rajin berqiyamul lail pula. Suami rajin qiyamul lail. Siap dua-dua, 3 madu ke belakang. 3 madu belakang Jumaat sekali. Mak boleh buat. Kalau buat bagus kan macam tu. 3 madu tuan-tuan. Berdegek belakang tu, aminkan. Ya Allah, ya Tuhanku, kemurahkanlah rezeki suamiku. Nampak 3 orang itu yang berdoakan. Boleh? Boleh? Nolak saja. Okay, InsyaAllah. Sampai situlah pengajian kita. InsyaAllah akan datang sama lagi hikmah persyaratan poligami. Ada lagi tuan-tuan? Wallahu a'lam. Ada soalan? Pun saya tutup pada. Macam poligami cara Rasulullah. Cara Rasulullah poligami. Cara Rasulullah berpoligami. Itulah pembahagian tadi lah. Pembahagian dia ikut giliran lah. Giliran bermalam. Macam tu. Kalau contoh ada pergi musafir, kalau Nabi nak pergi musafir, Nabi akan buat undian. Kerana Nabi banyak pergi musafir, pergi perang dan sebagainya. Okey, Nabi akan buat undian di kalangan isteri dia. Siapa yang nama naik, itulah yang akan pergi musafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat situ pun dah nampaklah keadaan Nabi tu. Macam tu. Kemudian ada pula isteri Nabi tadi, ada seorang tu tersilap tu Zainab. Jadi dah tua. Jadi ada masanya pembahagian itu dia bagi kepada yang lain. Sebab dia dah tua. Dia pun lebih fokus kepada ibadah, tuan-tuan. Jadi dia bagi dia punya giliran bermalam itu kepada isteri yang lain. Macam tu. Cuma yalah, biasalah hidup bermadu ni. Ada kadang-kadang pun kelas juga. Perempuan lah macam tu, biasalah kalau ikut sejarah tu. Ada juga masa dia pun cemburu ada juga. Cemburu biasalah perempuan. Saya ada cemburu dia. Boleh? Okey. Tuan berapa? 2, 1. Satu je. Bolehlah tu. Dah ada tanya soalan tu. Oh, saya pula alamak Sir lah. Sir lah, tapi aku tak tahu lah akan datang kan. Ya. Wali yang sempurna, surat mubadat semua. Dia pada waktu nikah. Boleh nikah kan? Tapi dia tak nikahkan, dia serah pada juru nikah. Maknanya dia wakalah lah kan. Boleh ke sebenarnya kima besar? Lebih aula ni wali lah. Lebih aula menikahkan wali. Tapi ada yang wali kadang dia tak confident. Walaupun dia sempurna, akal sempurna, tapi dia tak confident untuk menikahkan. Dia wakalahkan kepada juru nikah. Tak ada masalah lah macam tu. Tak ada masalah. Sebab ada yang wali kan dia gabra kan. Dia gabra, tengok pula orang ramai dengan kamera dan sebagainya. Takut nanti dia yang nikah pula. Dia nak nikahkan orang. Tiba-tiba dia nikah. Macam tu, kaparah kan. Golak lah orang kan macam tu. Sebab ada kes berlaku je tu kan. Ada kan. Suami dia wali gabra, dia macam nervous lah kan.
dalam keadaan menyentuh orang ramai dan sebagainya. Dia tak biasa. Jadi dia bagi pada orang lain untuk nikah. Wakalah pada juru nikah, tak ada masalah. Tidak sah nikah melainkan wali. Maksudnya dalam pernikahan mesti ada wali. Maksudnya tu. La nikah illa bi waliyin. Tidak ada nikah melainkan wali. Maksudnya dalam setiap pernikahan mesti ada wali. Mesti ada wali. Sama ada wali itu yang menikahkan sendiri ataupun dia buat wakalah kepada juru nikah. Maknanya mesti ada lafaz penyerahan kuasa itu kepada juru nikah. Dia tak forbidden. Maksudnya wali tak ada. Wali tak wujud. Ataupun contohnya wali gaib pun ada juga kan. Bila wali gaib, jadi mahkamah perintahkan menikah menggunakan wali hakim. Wali hakim. Wali tak tahu ke mana. Ada juga wali tapi wali hakim lah. Dia kata wali hakim tetap ada wali. Sebab apa? Kalau mana tak sah nikah tanpa wali, mesti ada wali. Tak kisahlah wali mujbir ke ataupun ghairi mujbir ke, kan ada pembahagian wali. Dia ada wali mujbir, ada wali bukan mujbir, ada wali akrab, ada wali ma'ad. Kemudian ada wali apa tadi? Wali apa? Wali hakim. Kalau di Thailand tu dia tak panggil wali hakim. Dia panggil wali am. Dia panggil wali am di sana. Sebab orang perempuan pergi menikah sana, biasa dia tak bawa wali. Siapa wali dia? Sedangkan nak nikah mesti ada wali. Sedangkan wali dia tak tinggal di Malaysia. Dia nikah di sana. Wali dia ada kat Malaysia. Apa pengetahuan wali dia pergi nikah sana pakai wali hakim. Dia bukan wali hakim. Wali am. Dia nama wali am. Ikut pada boleh lah. Tapi dengan syarat lebih pada 2 marhalah lah. Syaratnya lebih daripada 2 marhalah. Macam tu. Dan nikah sana ialah mestilah dilantik oleh pihak berkuasa sana. Wali yang sebetulnya ada di sini tak tahu dengan anak dia nikah. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu balik nanti kena beritahu lah nak nikah. Macam tu. Dah beritahu. Cuma kadang wali biasanya kalau nikah sana ni, wali yang sedia ada biasanya macam kecil hati lah gitu. Kecil hati yang dipinggirkan, rasa macam dipinggirkan dan sebagainya tu. Kalau tak sah nanti banyaklah pasangan tak sah. Faham? Contohlah kalau nikah Thailand, kalau kita kata tak sah, mana banyaklah pasangan tak sah pernikahan tu. Sedangkan pernikahan tu sah, tetap sah, cuma balik Malaysia kenalah didaftarkan pernikahan tu. Didaftarkan di Malaysia. Dan hakim pun bila daftar pun dia kena, bila balik Malaysia nak daftarkan, dia mesti pergi mahkamah juga. Sama juga kan dia. Kalau dia nikah di Malaysia, tetap juga pohon mahkamah. Kalau dia kahwin di Thailand, balik ke Malaysia untuk mengesahkan pernikahan di Thailand tu, tetap juga naik mahkamah juga. Tetap juga naik mahkamah. Sebab untuk mengesahkan pernikahan ni mesti berjumpa dengan mahkamah tinggi, hakim mahkamah tinggi. Dia boleh keluarkan perintah perkahwinan itu sah ataupun tak sah. Kalau sah, dia akan keluarkan perintah perkahwinan itu sah dan perkahwinan itu naklah didaftarkan. Gitu. Dia cakap macam tu. Boleh? Macam itulah lebih kurang. Okey? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'alamat taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fid din. Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.